cerita bab semayang juga. Ya ustaz jenis muda kasar kan, dia kata takbir ni tu imam macam-macam. Kan, ni takbir, orang takbir sampai betulan telinga, dia bantai sampai ke belakang, Allah tolak sampai ke belakang. Kan, yang tu takbir pula bapa dia tu ustaz. Kan, kebetulan hak dia ceramah tu imam situ yang buat lagu tu. Allah, saya dengar-dengar lu gelak. Kita kan, yang ustaz ni dia tak kenal Tok Imam tu, dia bukan orang situ, dia berbuh tu Tok Imam tu orang tak kata apa. Kan, dia kenal ke dia, mak abang macam mana dah biat, tabiat dia, Allah dia tak puas sampai ke belakang tu. Kan, kalau kita boleh biasa bagi betul-betulan saja. Tapi kalau dah biasa terlejak, macam mana kalau ustaz main balun kawan tu pula, dia tak tahu kata Tok Imam hak kuliah ceramah tempat tu yang buat lagu tu. Kalau dia tahu, dia pun tak sebut. Tapi nak buat macam mana, dah nasib. Nasib baik dia yang tak panggil ceramah. Kalau tidak, dia kata ustaz ni kali pertama dan terakhir lah buat ustaz. Baik, kita balik kepada hadis tu. Banyak hadis yang cerita tentang ini. Wa'il bin Hujr, Malik ibn Huwairis, dan beberapa orang sahabat tabi'in. Yang banyak dua orang ni. Daripada Wa'il bin Hujr, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma kabbara rafa'a yadayhi hazwa mankibayhi. Hadis Bukhari Muslim, Khamim Bukhari Muslim. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam manakala bertakbir mengangkatkan dua tangannya sehingga berbetulan dengan dua baunya. Yang ni yang jadi perbahasan. Sebagian ulama kata angkat dekat bau je tu kan. Jadi nanti kita cerita kenapa yang berbeza riwayat ni. Lepas tu satu lagi hadis riwayat dia juga. Ni orang yang sama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ila syahmati uzunai, mengangkatkan dua tangannya sehingga hujung dua telinganya. Sampai itu pula orang yang sama. Saat itu kita cerita kenapa jadi perbezaan riwayat macam ini. Dan daripada Malik ibn Huwairis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda mengangkatkan dua tangannya hatta yuhazi bihima furu'a uzunaihi. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Adalah baginda mengangkatkan dua tangannya sehingga berbetulan keduanya furu'a, akan hujung dua telinganya, sampai hujung dua telinganya. Dan hadis riwayat Imam Anas bin Malik pula, bahwasanya katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fahadza bi ibhamaihi uzunaihi. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain dan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Hadis sahih juga. Jadi Anas bin Malik kata, aku lihat Rasulullah SAW bertakbir, maka baginda mempersamakan berbetulan ibu jarinya dengan dua telinganya. Baik. Apabila suatu hadis itu dilihat bertentangan dengan hadis yang lain, maka para ulama menggunakan beberapa kaedah di dalam menentukan kedudukan hadis tersebut. Antaranya kaedah penggabungan hadis dipanggil tariqatul jam'i, tariqah al-jam'i. Yang kedua, yang menetapkan ada didahulukan daripada yang menafikan. Ini kaedah kaedah usul fiqh. Yang menetapkan ada adalah kerana kelebihan ilmunya, dan seterusnya yang khusus didahulukan daripada yang umum. Ini di antara kaedah yang ulama bina bagaimana nak orang kata apa, tentukan kedudukan hadis dan cara nak beramal dengan hadis tersebut. Baik, hadis pertama tadi kan, Nabi angkat betulan dengan bau dia. Angkat dua tangan. Dan kuliah ni saya cerita dah daripada kuliah yang sebelum dulu, yang mungkin inilah datang idea doktor suruh buat solat cara Rasulullah ni. Sebelum tu tak, yang saya dah tanya muslimat,
Ingat tak? Saya tanya, tangan yang mana? Yang mana tangan? Dia tunjuk. Kan? Yang mana tangan? Nabi angkat dua tangan dia, berbetulan dua bau. Tangan yang mana? Dia kata hak ni ya semua. Kan? Habis tu yang mana? Kan? Kita kata sini sampai sini kan? Tangan. Habis kalau Nabi angkat dua tangan, Nabi angkat betulan bau, hak mana betulan bau? Hak mana? Hak yang ni ke? Hak yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni ke? Semua tangan? Semua tangan. Yang itulah dipanggil hadis tu umum. Faham tak? Umum. Angkat dua tangan, mana umum? Hak yang cerita sambil betulan telinga, hak tu habaq khusus. Kalau kita tak faham yang ini pun sudah makna tak cerdik dah dalam pengajian ilmu hadis kita. Kan? Contoh tentang sembahyang mayat. Ada dua hadis Nabi sebut tentang sembahyang jenazah orang perempuan. Diceritakan Nabi duduk sembahyang jenazah perempuan, Nabi duduk di tengah. Satu hadis riwayat Bukhari, Nabi duduk di tengah. Tapi satu lagi hadis dia kata Nabi duduk berbetulan dengan pinggul orang perempuan tersebut, jenazah perempuan. Yang tu khusus. Yang di tengah tu sahabat tengok secara umum, nampak macam tengah-tengah, dia habaq di tengah. Yang sahabat ni tengok perhati betul-betul, ni betul punggung ni kan, betul pinggul ni. Sahabat kata betul pinggul. Hak tu yang khusus. Yang ni pun bila angkat tangan, kalau kita nak kata angkat tangan, kita pun angkat lagu tu, tak betul kat kita terjemah. Sebab apa? Yang ni bukan tangan. Oh, pandai. Jari. Rupanya yang ni jari. Kita pun semua tahu. Baik, dalam bahasa Arab dipanggil yang ni, dipanggil usbu'. Mana guru pasti? Guru tadika mana? Kan? Usbu' tak? Jari-jari tangan ni, as-sabi'. Ni tapak tangan. Bahasa Arab kata apa? Kafun. Baik, kafun. Mari kita ni rusun. Kan? Sa'idun, mirfaqun. Semua tak sama maksud. Tapi Nabi sahabat tak kata Nabi angkat kafuhu ataupun ni dia sebut yadai. Yadai maknanya tangan. Tu makna umum. Nabi angkat tangan. Dia tengok ke belakang berbetulan dengan bau. Habislah. Tapi yang khusus tu, yang Nabi angkat dua tangan sampai hujung telinga, Nabi angkat dua tangan sampai hujung telinga, dan ibu jari betulan dengan telinga tu, yang tu hadis khusus. Maka yang umum tak akan bercanggah dengan yang khusus bila kita gunakan tariqatul jam'i. Gabungkan semua hadis, maknanya yang berbetulan dengan bau ini ialah ni, tangan juga. Tapi yang ini ni berbetulan dengan bau, ataupun sekurang-kurangnya tapak tangan bawah ni. Tapak tangan ni kan, yang bawah ni berbetulan dengan bau bila kita angkat macam tu. Nampak berbetulan? Orang belakang tengok, cuma orang belakang tengok kan. Nampak berbetulan tapak tangan dengan bau. Tu cara dia. Bila kita angkat begitu, kalaulah kita nak tarjih hadis yang bawah, kita nak ambil hadis atas, kita angkat gitu, kita meninggalkan beberapa hadis Nabi SAW, kita buang secara buta aja, buang tuang sampah. Tapi kalau kita buat macam tadi, semua hadis kita beramal. Saya dah sebut, yang tadi pun tak salah, tak lari maksud, yang bawah pun tak lari maksud. Maka lihatlah kefaqihan dan kepintaran ulama mengambil hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak bercakap daripada hawa nafsu. Kalau orang boleh, ni cakap tak dia pakai ni, hari itu dia menggigau kan. Yang ni cakap dia betul pasal dia tak menggigau. Orang tak apa. Nabi mana ada menggigau kan, tak pernah menggigau pun sekali. Semua yang Nabi sebut adalah betul. Cuma yang Nabi buat melihat kepada tafsiran sahabat.
Sebab itulah kita kata jalan yang sebenarnya menggabungkan hadis. Baik, kaedah kedua, yang menetapkan ada didahulukan daripada yang menafikan. Al-musabbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan ada didahulukan daripada hak kata tak ada. Sebab apa? Sebab hak menetapkan ada tu, dia tengok, dia nampak, dia tahu. Hak yang kata tak ada, maknanya dia tak tengok lah. Sebab hak yang cerita tu orang udul, orang yang dipercayai. Kalau orang tak dipercayai, tak apa. Saya masuk rumah Dr. Mazlan, kan, 10 orang. Lepas tu kawan tu kata rumah Dr. Mazlan ada 3 biji TV. Yang seorang tu kata tak ada, sebiji ya. 7 orang kata ada 3 biji, 3 orang kata ada sebiji. Tuan-tuan nak pakai hak mana? 7 orang kata ada 3 biji TV rumah dia, yang 3 orang kata ada sebiji ya. Maknanya hak yang 7 orang tu tengok betul, hak 3 orang tu dia tengok tang sebiji, hak lain dia tak tengok. Itu maksudnya yang menetapkan ada didahulukan daripada yang kata tak ada. Saya masuk hutan, belakang rumah saya ada pokok retuk ke tangga, ada pokok berangan, ada pokok nipah, ada pokok apa rotan. Orang tu masuk, dia kata aku tak ada apa pun dalam hutan tu. Pokok berangan tak ada, retuk tangga tak ada. Hang tak pergi tengok, hang tak jumpa, hang tak tahu. Sebab tu dia kata orang yang menetapkan ada lebih pengetahuan dia. Sebab dia tengok betul-betul, dia perhati betul-betul, dan dia nampak. Hak yang kata tak ada, hang tak sampai lagi tu. Hang tak tengok benda tu, hang tak perhati betul-betul, kan? Tu kaedah hukum. Memang sebab tu dalam kaedah itu, tuan-tuan, yang menetapkan ada didahulukan daripada yang kata tak ada. Sebab tu kalau kita semayang ikut betul-betul cara solat Nabi, banyak benda yang kita kena buat. Tapi kalau kita nak ikut hawa nafsu kita, banyak benda yang kita tak akan buat. Senang aja. Kalkulator dia senang aja. Dan saya sebut dulu, setiap benda yang Nabi buat itu adalah sunnah dan mendapat pahala. Yang tu senang kalkulator dia. Kalau 10 tahun, 30 tahun kita meninggalkan satu sunnah Nabi, berapa banyak dah pahala yang kita tertinggal dalam jangka masa panjang. Jangan tengok jangka masa pendek, tengok jangka masa panjang, kan? Hadis dah sahih, ulama dah sebut, ulama dah suruh kita beramal, kan? Dan tak ada jalan untuk kita nak tinggal, tak ada dah, kan? Walaupun benda tu sunat, tapi itu sunnah. Dapat berapa pahala kalau kita buat dengan niat yang betul. Pertama ni, benda ni ulama dah kata sunat. Yang kedua, aku buat kerana ada hadis Nabi yang sebut. Yang ketiga, kerana aku nak mengikut cara semayang Nabi. Niat berbagai itu pahala lagi banyak. Nah, wallahu alam, tuan-tuan. Itulah kita kata kalau kita faham kaedah tersebut. Yang ketiga, yang menetapkan ada adalah kerana kelebihan ilmunya. Sebab dia tahu lebih. Sebab tu dia kata ada. Dia tengok lebih, dia kaji lebih, dia selak lebih. Ada orang kata hadis ni dia tak jumpa. Dia tak jumpa sebab dia tak pernah buka kitab hadis pun. Buka pun sikit-sikit. Kitab hadis tuan-tuan banyak mana? Doktor tahu. Kan, saya duk himpun kitab hadis di rumah, tak habis-habis lagi. Satu almari penuh hadis saja. Kan, tak tulis, ada lagi yang tak beli lagi. Tu dah penuh satu almari lah. Hadis saja. Bukan lain-lain ilmu, tak, ilmu hadis saja. Tak tulis satu almari. Dah punya banyak hadis saja. Tu macam mana kita nak tahu hadis lagi, banyak lagi? Sampai hari ni pun saya duk baca-baca, duk jumpa hadis baru. Loh, aku tak pernah tengok hadis ni. Ya Allah, Tuanku, ilmu kita ni, kan, sikitnya, pengajian kita ni sikitnya, semak kita ni sikitnya. Imam Bukhari kata aku hafal, aku menghafaz 600,000 hadis lebih. 600,000 hadis lebih. Itu Imam Bukhari. Siapa yang hafal sini 100,000 hadis? Saya nak bagi duit kuliah saya hari ni bagi kat dia. Kan, kalau bohong boleh, kan, kalau angkat tangan bohong boleh, tapi apa, saya pun baru berapa aja, kan? Ya Allah.
Maka bagaimana kita nak tahu bagaimana kedudukan amalan Rasulullah SAW yang betul itu tak? Kemudian kaedah yang keempat, yang khusus didahulukan daripada yang umum. Itu kaedah ulama dah bina elok dah. Hak khusus tu didahulukan sebab hak tu khusus. Yang umum tu kita pegang cara umum, tapi hak khusus tu, amalan hak khusus tu didahulukan. Yang hamba cara sampai tekak mana tu, hak yang tu yang khusus. Yang tuan kata sebut sampai tekak bau tu, yang tu yang umum. Yang umum tu kita dah hurai dah. Maksudnya ialah di sini tapak tangan atau pergelangan tangan ni berbetulan dengan bau tangan juga. Itu maksud dia yang umum. Jadi kalau kita faham kaedah-kaedah untuk nak mengambil hukum pada hadis Nabi berdasarkan ketetapan ulama yang mereka ni ambil ilmu juga daripada Nabi SAW, kita akan jadi orang yang benar-benar faqih di dalam memahami cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, berkatalah Imam Ar-Rafi'i, salah seorang ulama mujtahid, wal madhhabu annahu yarfa'uhuma bihaitsu yuhazi atrafu asabi'ihi a'la udhunayhi wa ibhamahu syahmatay udhunayhi wa rahatahu mankibaihi wa hadha ma'na qaul asy-Syafi'i wal ashabi. Dan telah berkata Imam Ar-Rafi'i, dan yang menjadi pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kata setelah kita ambil hukum kaedah daripada hadis-hadis tersebut, bahawasanya seseorang itu mengangkatkan kedua tangannya dengan sekira-kira berbetulan hujung jari-jarinya atas anak telinganya, dan ibu jari kedua tangannya syahmatai uzunai cuping telinganya, dan rahatahu, tu rahatah ni, rahatah berbetulan dengan kedua baunya. Dan inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat setelah mana mereka mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muka surat 15. Wa fi ibanatil ahkami syarhi bulughil marami wal ma'na yarfa'u yadayhi 'inda takbiratil ihrami bihaitsu tuhazi asabi'uhu a'la udhunayhi wa ibhamahu syahmatay udhunayhi wa rahatahu mankibaihi. Disebut di dalam kitab syarah kepada Bulughul Maram, kitab hadis-hadis hukum yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata apa? Wal makna, dan kesimpulannya bahwasanya dia mengangkatkan kedua tangannya ketika takbiratul ihram sekira-kira berbetulan hujung jarinya dengan hujung kedua telinganya, dan ibu jari kedua tangannya berbetulan dengan dua cuping telinganya, warahatahu, dan dia punya pergelangan tangan dia itu adalah berbetulan dengan bau dia. Kan? Ini kesimpulan ulama setelah mana diambil daripada himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangan baginda di dalam sembahyang. Saya rasa cukup lah. Letih tu, apa ingat apa? Nak cerita detail ni, nak habaq satu-satu tu, kepala otak nak fikir pening. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan lepas ni habis dah bab takbir. Hari ni bab takbir saja. Lepas ni kita masuk bab nak tengok tempat sujud, kemudian baca doa iftitah, terus masuk Fatihah, terus masuk bab surah pembacaan surah Al-Fatihah. Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, kalau perkataan yang tak baik keluar daripada mulut saya itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.